Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi malam 2 Julai 2021 bersama saya, Vivi Emir Saika. Berita utama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat Lembaga Kemajuan Bintulu BDA di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Pengurus Besar BDA Muhammad Yaakob Kari yang mengetuai rombongan tersebut memberitahu kunjungan hormat itu bertujuan bagi menyerahkan sumbangan cek berjumlah RM1 juta kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Berkenang tentang keadaan pandemik di mana kerajaan negeri ataupun SDMC sedikit sebanyak memerlukan bantuan untuk perolehan vaksin dan sebagainya. Kita amat terkenanglah walaupun di Bintulu tugas-tugas dan dalam memastikan peperangan kita dalam pandemik ini berjaya. Secara sedikit kita menyumbang sejumlah RM1 juta. Berita seterusnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri memaklumkan jumlah pemberian kumulatif vaksin COVID-19 di bahagian Miri sehingga 30 Jun 2021 adalah sebanyak 188,705 dos. Menurut Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan pada Khamis, sehingga kini vaksinasi fasa 2 dan 3 di bahagian Miri berjalan lancar. Jelasnya, proses vaksinasi bahagian Miri mempunyai prestasi agak baik dengan pencapaian bilangan dos 1 dan 2 untuk bahagian Miri adalah sebanyak 188,705. Daripada jumlah itu, 62.45% bagi dos 1 dan 10.44% bagi dos 2 daripada 258,900 orang jumlah anggaran populasi penduduk berumur 18 tahun dan ke atas di bahagian Miri yang layak untuk mendapatkan imunisasi daripada MySejahtera. Berikut disertakan jadual jumlah pemberian vaksin COVID-19 di kelima-lima daerah dalam bahagian Miri. Sementara itu, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak mengingatkan orang ramai untuk sentiasa menyemak aplikasi MySejahtera, terutamanya mereka yang telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 menerusi MySejahtera supaya tidak terlepas tarikh untuk mendapatkan vaksin. Selain itu, mereka juga boleh membuat semakan status janji temu vaksinasi masing-masing di laman sawang Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV seperti tertera. Orang ramai yang masih belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 sila berhubung terus dengan JPBB Miri melalui WhatsApp di nombor seperti tertera. Mereka juga boleh mendaftar di klinik kesihatan berhampiran atau berhubung dengan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK atau persatuan masing-masing. Berita berikutnya mengenai lawatan kerja yang dilakukan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Amir Omar ke daerah Pakan pada Rabu. Beliau memulakan lawatan dengan mengadakan tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Masyarakat Pakan bagi melihat proses vaksinasi di situ. Pada program berasingan, Datuk Amir turut menghadiri taklimat berkenaan dengan pembangunan di daerah Pakan secara ringkas di Pejabat Daerah Pakan. Beliau turut disambut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom, Timbalan Presiden Bahagian Sariki Abang Muhammad Porkan Abang Budiman dan Timbalan Pegawai Daerah Pakan Nyalin Ahsan. Dalam program berasingan, Adun Pakan Tan Sri William telah melakukan tinjauan ke 2 buah projek termasuk tapak projek di bawah program transformasi luar bandar RTP di Pakan. Beliau bersama Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Sarike memulakan tinjauan ke projek jalan konkrit jeti Rumah Mawal yang telah siap pada Khamis. Objektif lawatan adalah untuk memastikan projek tersebut siap mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Tinjauan beliau diteruskan ke tapak cadangan membina jalan konkrit di hadapan Rumah Panjing Ulu Pedanum Pakan. Tan Sri William Mawan berharap projek yang akan dilaksanakan di bawah RTP Dun Pakan itu juga akan dapat memberi keselesaan kepada penduduk Rumah Panjang. Berita selanjutnya, Medan Selera Daro yang menjadi sebuah lagi mercu tanda baharu yang mana ia kini telah mula beroperasi dan bakal menjadi tarikan kepada pengunjung di Pekan Daro. Adun Daro Safi Ahmad berkata projek Kerajaan Sarawak itu menempatkan sebanyak 25 gerai yang telah tertangguh operasinya sebelum ini.
Hari ini kita telah mencipta lagi satu sejarah untuk kita khusus di kawasan Pekanbaru ini. Kerana hari ini merupakan hari pertama untuk Medan Selera kita beroperasi secara rasminya, di mana pada hari ini tadi kita telah menyerahkan kunci kepada semua peniaga selama 25 orang peniaga di Medan Selera Daru ini. Dan kita sudah maklum sekarang ini kita masih dalam pelaksanaan PKP, maka walaupun ianya dibuka, kita telah mengingatkan kepada para peniaga tadi supaya mereka terus mematuhi SOP, di mana perniagaan jenis makanan ini cuma dibenarkan untuk beli bawa balik ataupun kita istilah yang popular adalah secara tapau sahaja. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan kunci, kit pengendali makanan dan sumbangan pembasmi kuman kepada setiap peniaga Medan Selera Daru pada Khamis. Beliau juga berharap usaha kerajaan mewujudkan Medan Selera itu dapat dimanfaatkan peniaga dengan sebaiknya untuk menambah pendapatan masing-masing. Dalam pada itu, Safi'i berkata beliau akan melihat keperluan yang sepatutnya perlu dilaksanakan untuk menambah baik kemudahan Medan Selera itu. Saya bersama dengan pegawai daerah yang juga merupakan pengurusi MD-MD, kita melihat apalah kerja-kerja, apa lagi kerja-kerja tambahan insya-Allah yang kita akan laksanakan, di antaranya melengkapkan keperluan di Medan Selera ini supaya ianya menjadi tarikan kepada orang ramai. Di antara yang kita telah luluskan sebenarnya adalah untuk membina taman permainan kanak-kanak. Berikut pula, Taan Pelita Igan mengambil pendekatan mewujudkan PPV secara outreach untuk memberi vaksin kepada kira-kira 1,500 pekerja dan kaki tangannya. Menurut pembantu khas pengurus kanan operasi Pelita Taan Igan, Eng Wee Ting, penerima terdiri daripada kaki tangan dan pekerja dari Pelitama, Taan Pelita Igan, Multi Maximum, Igan Oil Mill dan Super Santek yang berada di daerah Matu. Jelasnya, program tersebut akan bermula 3 hingga 5 Julai 2021 dan dijangka dapat memberi vaksin kepada 500 orang penerima dalam sehari. Beliau berkata demikian kepada UKAS semasa menerima kunjungan Pegawai Tadbir Khas Pembanterasan Pembalakan Haram Pasukan Gerakan Khas Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Sarawak, Lieutenant General B. Datuk Steven Mundau di Ladang Taan Pelita Igan Plantation pada Selasa. Lawatan diadakan bagi melihat persiapan dan kesesuaian pejabat utama di Taan Pelita Igan sebagai lokasi untuk program tersebut. Tambah Eng, pihak mereka mengemukakan permohonan mewujudkan PPV tersebut melalui Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Sarawak. Seterusnya, pengumuman pengeluaran iCitra dengan nilai maksimum RM5,000 dan moratorium oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini mendapat pelbagai respon daripada banyak pihak. Melalui temu bual bersama beberapa orang awam yang ditemui wartawan UKAS pada Khamis, pelbagai pendapat dikongsikan oleh mereka susulan daripada pengumuman tersebut. Jadi pengalaman aku, pemanah moratorium 6 bulan tu yang oleh nolong kita terutama agar sidak eka udah putus kerja lah, kalau sidak eka udah nadai income makai ya ataupun yang udah berkurang bermusim pandemik tu. Jadi selama 6 bulan kita bisa extra budget untuk kita beli barang-barang keperluan lah, okey, untuk bekal barang sidak anak kita ataupun bekal barang pemakai semua lah. Tapi nasihat aku bagaimana kita akan menguji memohon moratorium 6 bulan tu, nanti kita asal kita boleh maya kereta kita bayar aja, okey. Lepas nanti kita apply atau memohon moratorium tu, amat udah 6 bulan kita mampu bayar bulan akan berkurang dalam 20 sampai 30%. Tetapi penyampau loan kita ataupun tahun loan kita akan bertambah lah. Pada pendapat saya, moratorium ni ada pros and cons-nya lah. Penangguhan pembayaran ni perlu juga, tapi akan memanjangkan lagi tempoh loan kita. Jadi ianya terpulang pada masing-masing sama ada kita mampu atau tidak untuk menampung pembayaran dengan keadaan sekarang. Jadi bagi yang mampu boleh teruskan pembayaran seperti biasa, tapi bagi yang tidak mampu ada yang terpaksa mohon moratorium ni. Sebenarnya kita tidak tahu apa detail moratorium kali ini, tetapi berdasarkan apa yang diumumkan pada bulan Jun tadi, moratorium ini sebenarnya dia akan menambah beban hutang kita daripada segi interest.
Dan pihak bank sendiri pun mereka tidak menasihati rakyat untuk mengambil moratorium. Jadi apa yang saya harap kawan-kawan saya boleh melakukan adalah carilah seorang penasihat kewangan untuk mencari jalan yang terbaik bagi masa yang mencabar ini. Kita tidak boleh melakukannya sendiri kan. So kita harus menjaga satu sama lain. Pada pendapat saya, iCitra ni dia ada bagusnya lah bagi mereka yang perlu mengeluarkan duit simpanan mereka untuk menampung perbelanjaan. Lebih-lebih lagi ketika ini kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. So ramai yang terjejas seperti gaji dikurangkan dan kehilangan pekerjaan. Jadi sedikit sebanyak dengan iCitra ini dapat membantu mereka yang memerlukannya. Sekian edisi malam bersama saya, Vivi Emiza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.